Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam tekno usahawan. Kami daripada syarikat Popia Empire Enterprise dan dalam video kali ini kami akan terangkan kepada anda mengenai dengan pembentangan rancangan perniagaan syarikat Popia Empire Enterprise, dan saya Muhammad Fayyaan Nur bin Nur Najhan akan terangkan kepada anda mengenai pengenalan syarikat kami. Okey, baiklah, yang pertama, siapa kami dan apa yang kami jual? Okey, sebenarnya syarikat Popia Empire Enterprise merupakan sebuah perniagaan kongsi yang telah berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM pada 20 April tahun 2021. Dan syarikat ini terdiri daripada dua orang rakan kongsi iaitu saudara Muhammad Idham dan juga saudara Muhammad Haziq Haikal. Syarikat kami beroperasi di Paguh, Johor iaitu beralamat di nombor 160.4 Jalan Paguh, 84,600 Paguh, Johor. Dan seperti yang anda boleh lihat di paparan, berikut merupakan antara sosial media yang kami gunakan untuk menjalankan perniagaan kami. Antaranya kami mempunyai Facebook, Instagram, TikTok dan website sendiri. Okey, apa yang kami jual? Saya yakin anda dah boleh agak dah apa sebenarnya syarikat kami jual. Tengok pada nama syarikat sahaja dah boleh agak dah kan? Okay, baiklah, sebenarnya syarikat kami merupakan perniagaan yang berasaskan kulit popia. Seperti yang anda boleh lihat di paparan, syarikat kami menjual popia dengan pelbagai variasi. Antaranya adalah popia frozen, popia crispy dan banyak lagi lah sebenarnya. Nanti sahabat saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey, seterusnya carta organisasi. Seperti yang anda boleh lihat di paparan, pengurus syarikat Popia Empire adalah saudara Muhammad Idham bin Muhammad Hairul Anwar yang merupakan pemilik satu syarikat ini, dan pentadbiran keuangan saudara Muhammad Haziq Haikal bin Azman merupakan pemilik dua syarikat ini. Dan kami mempunyai 5 orang pekerja iaitu Ketua Operasi Perkhidmatan saudara Muhammad Ali Zuhairi bin Arifin, dan di bawahnya terdapat 3 unit iaitu unit pengurus pasaran saya sendiri, unit pengurus penyedia jualan iaitu saudara Muhammad Zarfan Elmi bin Bakri, unit penjual makanan kami ada 2 orang iaitu Muhammad Nabil bin Muhammad Nazri dan juga saudara Muhammad Syami Aizan bin Syafiq Effendi. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk pengenalan pada syarikat Popia Empire Enterprise. Saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Anwar. Nombor kami TTA 200690. Saya akan terangkan tentang skop perniagaan Popia Empire. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Popia Empire ialah yang pertama, menjual pelbagai variasi rasa popia seperti popia basah, popia goreng, popia sejuk beku, popia cheese. Okey, popia ini terdapat variasi rasanya seperti popia otak-otak, popia sayur, popia sambal, popia carbonara ayam atau daging. Selain itu, pengusaha juga menyediakan perkhidmatan penghantar makanan melalui aplikasi Foodpanda, GrabFood, Halo dan sebagainya. Popia Empire juga mengambil tempahan makanan daripada pelanggan sama ada tempahan kedai maupun tempahan individu. Di samping itu, perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat ini ialah pelanggan boleh menikmati makanan di dalam kedai. Hal ini kerana pengusaha telah menyediakan meja dan juga kursi untuk pelanggan makan di kedai. Dan akhir sekali, Popia Empire menyediakan wifi percuma kepada pelanggan yang makan di kedai. Hal ini dapat memberi kemudahan kepada pelanggan. Seterusnya, pengusaha juga menggunakan konsep tekno usahawan dalam perniagaannya, menggunakan platform media sosial dalam mempromosikan produk Popia Empire. Platform yang biasa digunakan ialah Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga TikTok. Seterusnya, membuat bekal makanan yang menarik. Hal ini dapat menarik pelanggan untuk datang ke kedainya. Dan yang seterusnya, modal permulaan bagi syarikat Popia Empire ialah RM40,000. Dan modal permulaan ini digunakan untuk membeli peti ais, mesin
kulit popiah dan alatan asas yang lain. Dan akhir sekali, syarikat Popiah Empire mensasarkan perniagaannya di seluruh negeri di Malaysia. Hal ini kerana pengunjung atau pelanggan yang ingin mencuba makanan yang berasaskan kulit popiah hanya boleh didapatkan di syarikat ini, iaitu syarikat Popiah Empire. Seterusnya, DQC produk. Yang pertama, popiah basah daripada sayur-sayur segar yang disagat, dibaluti dengan kulit popiah yang disapu dengan sos istimewa daripada Popiah Empire. Yang kedua, popiah cheese adalah kulit popiah yang digoreng sehingga garing dengan campuran serbuk cheese istimewa daripada Popiah Empire. Yang ketiga, popiah sambal yang disaluti dengan resepi sambal warisan turun-temurun dan ditaburi dengan bijan. Yang keempat, pelbagai variasi rasa popiah goreng yang boleh dipilih di Popiah Empire, seperti popiah otak-otak, popiah sayur, popiah carbonara ayam atau daging. Yang kelima, popiah sejuk beku yang mempunyai pelbagai jenis inti popiah seperti sayur, ayam black pepper spicy, carbonara daging, keju berkrim cendawan ayam atau daging, boleh digoreng pada bila-bila masa. Kelebihan dan keunikan syarikat Popiah Empire. Yang pertama, variasi rasa. Mempunyai pelbagai variasi rasa popiah seperti popiah goreng, popiah basah, popiah cheese. Pelanggan boleh memilih pelbagai inti popiah yang disediakan seperti inti otak-otak, sayur, carbonara ayam atau daging, ayam black pepper spicy dan sebagainya. Yang kedua, makanan sejuk beku. Syarikat ini menyediakan popiah sejuk beku di mana memberi kemudahan kepada pengguna jika ingin menggoreng popiah tersebut pada bila-bila masa. Yang ketiga, keunikan syarikat ini adalah sos istimewanya, di mana sos istimewanya adalah resepi warisan turun-temurun dan pastinya sedap. Yang keempat, reka bentuk kedai syarikat Popiah Empire. Reka bentuknya adalah berunsurkan hipster yang di mana dapat menarik pelanggan untuk datang ke kedai tersebut. Dan yang kelima, pelanggan boleh mendapatkan kad ahli syarikat Popiah Empire di mana mereka diberi kelebihan untuk mendapat potongan harga dan poin. Pengguna yang mengumpul poin yang terbanyak boleh menebus di kedai Popiah Empire untuk mendapatkan hadiah ataupun makanan percuma. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Azam Syekh Effendi. Sekarang saya akan membincangkan tentang pengurusan pentadbiran. Jadi dalam pengurusan pentadbiran dapat struktur organisasi, carta organisasi dan imbuhan balas pekerja dan insentif pekerja. So dalam struktur organisasi ini, dalamnya dapat perniagaan yang merupakan dan merangkumi keseluruhan aspek perniagaan untuk dijadikan sebagai sebuah entiti dalam perniagaan tersebut. Dalam struktur organisasi pula terdapat carta organisasi. Carta organisasi ini adalah merupakan seperti hierarki dalam perniagaan dan pastinya di atas sekali terletak pengurus perniagaan. Pengurus perniagaan ini punya tanggungjawab yang tinggi dan mereka adalah seseorang yang tanggungjawab dalam menguruskan kemajuan dalam perniagaan. Di bawah pengurus pula terdapat dua, iaitu operasi perkhidmatan dan pentadbiran kewangan. Di dalam pentadbiran kewangan ini ialah seseorang ataupun pekerja-pekerja yang memastikan pengeluaran duit
mereka terkawal dan mereka juga akan membuatkan laporan keuangan setiap tahun. Mereka juga adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam membayar gaji pekerja. Dalam operasi perkhidmatan pula terdapat 3 perkara, iaitu pengurus pasaran, pengurus penyediaan jualan dan juga penjual makanan. Pada pertamanya iaitu pengurus pasaran ialah seseorang yang mencari sasaran dan mempromosi perniagaan mereka itu mengikut strategi yang mereka telah rancangkan. Dan mereka juga ialah seseorang yang dapat mengenal pasti sasaran mereka sendiri dan menganalisis trend pada zaman kini. Untuk pengurus penyediaan jualan pula, mereka menyediakan bahan-bahan mentah yang telah ditetapkan oleh pembantu, iaitu pembantu perniagaan. Mereka juga akan memastikan produk jualan mereka kualiti baik, kualiti yang baik dengan mengekalkan rasa dan kebersihannya, dan mereka juga menyediakan produk-produk mengikut jenis-jenis yang telah ditetapkan. Itu ialah fungsi pengurus penyediaan jualan. Untuk penjual makanan pula, mereka akan menjual mengikut jadual yang telah diberikan dan memastikan target harian mereka kena pada hari itu. Dan juga mereka banyak membuat kerjasama dengan yang lain, seperti membersihkan kedai ataupun memberi delivery ataupun penghantaran kepada orang lain. Yang terakhir ialah imbuhan balas pekerja dan insentif pekerja. Ini merupakan seperti gaji pada pekerja-pekerja ialah perniagaan. Contohnya, pentadbiran itu mempunyai satu pentadbiran dan gaji mereka ialah RM1,700. Maka dengan KWSP 13% akan didarabkan dengan gaji mereka, dan selepas dapat KWSP iaitu RM221, dia akan tambahkan jumlah menjadi RM1,291. Itu adalah jumlah pada gaji pentadbiran termasuk dengan KWSP. Sama juga penduduk pentadbiran, gaji pokok mereka adalah RM1,300 dengan KWSP ialah RM169. Jumlah mereka ialah RM1,469. Untuk perkhidmatan pula, contohnya perkhidmatan mempunyai 3 perkhidmatan. Gaji mereka setiap satu ialah RM1,200 dengan KWSP RM156. Satu perkhidmatan akan mendapat RM1,356. Itu adalah jumlah gaji mereka. Dan penjual makanan, contohnya ada 2 penjual makanan, gaji mereka ialah RM1,100 dengan KWSP mereka akan dapat RM140. Bila ditambahkan jumlah KWSP dan jumlah gaji pokok mereka akan dapat RM1,240. Itu merupakan imbuhan balas pekerja dan insentif mereka sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya. Terus pada pembentang seterusnya. Rancangan operasi Popia Empire. Kita pergi pada maklumat syarikat Popia Empire. Yang pertama, lokasi kedai adalah lot kedai di alamat nombor 160 4 Jalan Pagoh 84600 Pagoh, Johor. Maklumat premis, syarikat ini menjual pelbagai variasi popia seperti popia basah, popia goreng sejuk beku, popia cheese, popia goreng yang mempunyai pelbagai variasi inti seperti otak-otak, sayur, popia sambal, carbonara ayam atau daging. Alamat premis ialah nombor 160 4 Jalan Pagoh 84600 Pagoh, Johor. Seterusnya, bentuk binaan adalah bangunan kedai dan keluasan kedai adalah 1800 kaki persegi, dan syarikat ini adalah perkongsian. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemudahan yang disediakan oleh syarikat Popia Empire, iaitu menyediakan meja dan juga kursi untuk makan di kedai. Hal ini di mana bagi pelancong yang datang daripada jauh, diorang boleh berehat dan menikmati jamuan makan.
Okey, seterusnya pelanggan juga boleh mendapat wifi percuma di kedai. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh syarikat Popia Empire. Dan akhir sekali ialah menyediakan bilik air untuk kegunaan kaki tangan dan pelanggan. Okey, seterusnya tata alih proses. Okey, tata alih proses bagi tempahan pelanggan secara walk-in atau datang ke kedai. Okey, pelanggan akan menempah makanan di kaunter makanan atau di meja. Okey, pekerja akan mengambil makanan mengikut tempahan pelanggan. Hidangan atau bungkusan kepada pelanggan. Proses ini di mana pekerja telah menyiapkan makanan tersebut dan dibungkus untuk diberikan kepada pelanggan. Okey, seterusnya pelanggan akan menikmati makanan tersebut dan akhir sekali pelanggan perlu membayar makanan tersebut di kaunter. Okey, bagi tempahan pelanggan secara atas talian, okey, yang ni khususnya bagi Popia sejuk beku ataupun Popia cheese. Okey, pelanggan menempah makanan di website ataupun WhatsApp. Okey, kemudian pengusaha meminta pelanggan untuk mengisi butiran peribadi untuk proses penghantaran seperti alamat, nombor telefon. Okey, kemudian pelanggan boleh memilih cara bayaran iaitu secara atas talian ataupun bayar tunai secara penghantaran atau COD. Dan pekerja akan menghantar pesanan yang diterima kepada perkhidmatan kurir dan pesanan diterima kepada pelanggan dan pelanggan dapat menikmati makanan tersebut. Okey, dan seterusnya adalah susunan premis. Okey, susunan premis ni ada 3 iaitu 1, syarikat ini mengamalkan berkonsepkan hipster di mana menekankan kreativiti di dalam kedai supaya dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk datang ke kedai. Okey, seterusnya kedai ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu bahagian depan dan juga bahagian belakang. Okey, bahagian depan ni adalah kawasan untuk pelanggan datang dan juga duduk dan makan di situ. Dan bahagian belakang ni adalah kawasan untuk penyediaan makanan. Dan seterusnya ialah susunan premis Popia Empire mengikut syarat yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah bagi menitik beratkan aspek keselamatan premis bagi menjamin keselamatan pekerja dan orang awam. So ini amat penting bagi sesebuah kedai bagi memastikan keselamatan semua orang terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Aika bin Azman. Nombor kad matrik saya adalah AA20440. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan Popia Empire Enterprise. Kita beralih kepada senarai perbelanjaan dan kita mulakan dengan jadual imbuhan. Jadual imbuhan terdapat 4 item. Yang pertama, pentadbiran. Yang kedua, penolong pentadbiran. Yang ketiga, perkhidmatan. Dan yang keempat, penjual makanan. Setelah kami kira-kira dengan gaji, bilangan orang yang terlibat dan KWSP, kami mendapat sebanyak RM5,986. Untuk bahagian utility, Popia Empire Enterprise mempunyai satu utility iaitu bil elektrik dan air yang berkos RM800 untuk sebulan. Seterusnya adalah perabot dan kelengkapan. Setelah kami kira-kira, kami mendapati perabot dan kelengkapan kami adalah sebanyak RM13,560. Seterusnya, mesin dan peralatan. Popia Empire Enterprise menggunakan 2 mesin Popia yang berharga RM4,000 per unit dan berjumlah sebanyak RM8,000 untuk 2 mesin Popia tersebut. Untuk jadual belanjawan, terdapat 5 item. Yang pertama, imbuhan. Yang kedua, utility. Yang ketiga, perabot dan kelengkapan. Yang keempat, mesin dan peralatan. Yang kelima, sewa kedai. Setelah kami kira-kira, kami mendapati kosnya adalah sebanyak RM30,346.
Untuk bahagian kos pelaksanaan projek, terdapat 3 perkara, iaitu keperluan aset bukan semasa, keperluan modal kerja dan juga keperluan lain. Setelah kami jumlahkan, kami mendapati kos yang terkumpul adalah sebanyak RM50,650. Untuk sumber pembiayaan projek, terdapat 2 sumber, iaitu modal sendiri dan juga pinjaman. Dan kami mendapati amount yang terkumpul adalah sebanyak RM87,073. Kemudian kita beralih pula kepada carta alih. Untuk aliran tunai, kami dapat mengumpulkan sebanyak RM70,415. Kemudian untuk penyata untung rugi, jualan yang terkumpul adalah sebanyak RM220,500. Untuk kos jualan pula, belian adalah sebanyak RM39,000, stok akhir adalah sebanyak RM16,500 dan kos jualan adalah RM22,500. Untung kasar kami adalah RM198,000. Untuk belanja, terdapat 4 belanja, iaitu belanja pentadbiran, belanja pemasaran, belanja operasi, insurans. Jumlah perbelanjaan yang terkumpul adalah sebanyak RM28,290. Untung bersih yang kami dapat adalah sebanyak RM169,710. Untuk penyata kunci kira-kira pula, aset bukan semasa kami terdapat 2, iaitu mesin dan peralatan dan juga perabot dan kelengkapan. Aset semasa kami ada 2, iaitu stok barang siap dan tunai. Aset lain kami ada 1, iaitu deposit. Jumlah aset yang terkumpul adalah sebanyak RM110,475. Untuk bahagian ekuiti pemilik pula, kami mempunyai 2 ekuiti pemilik, iaitu modal dan juga untung bersih. Jumlah yang terkumpul adalah sebanyak RM216,783. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, anda dah dengar daripada pengenalan sehinggalah rancangan kewangan, dan hari sekali sebagai rumusannya, sejauh mana syarikat kami iaitu syarikat Popia Empire Enterprise ni dapat memberi impak kepada masyarakat. Okey, yang pertama, dengan tertubuhnya syarikat Popia Empire Enterprise ni, dia dapat membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat, khususnya penduduk setempat. Sebagai contohnya, mereka boleh menjadi penghantar makanan ataupun rider, boleh jadi dropship, boleh jadi ejen dan banyak lagi. Yang kedua, dengan wujudnya syarikat ini, masyarakat dapat merasai pelbagai jenis popia yang premium dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Seperti anda semua maklum, syarikat kami beroperasi di Pekan Paguh, iaitu merupakan kawasan pekan ataupun pedalaman, dan kami menawarkan harga dengan harga yang sangat-sangat berpatutan dengan penduduk setempat. Dan yang terakhir, yang ketiga, sejauh mana impak yang kami dapat beri kepada masyarakat adalah dengan memenuhi kehendak dan juga cita rasa mereka. Dengan adanya pelbagai jenis popia yang kami jual, mereka dapat menikmati setiap kelazatan popia tersebut dengan senang hati. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Baiklah, itu sahaja daripada kami, Popia Empire Enterprise. Sekian, terima kasih.